Okey, alhamdulillah. Jadi sebelum ni kita dah kira habislah bincang bab awal tadi tu. Okey. Mungkin ada soalan-soalan yang lain yang tak dapat dalam buku ni, tu korang kena carilah. Tu dari cikgu soalan yang ada dalam buku ni, itu sajalah. Okey. Jadi kita teruskan bab yang seterusnya. Okey, sepatutnya bab formula am dan persamaan kimia, tetapi kamu pun tahu formula am dan persamaan kimia ni lebih kepada pengiraan. Pengiraan, membuat persamaan, nak menyeimbangkan persamaan. Okey, di buku ni tak ada. Dia terus pergi kepada bab yang satu lagi, iaitu jadual berkala unsur. Tak apa, kita teruskan kepada jadual berkala unsur. Okey, ini satu contoh soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan dalaman maupun SPM. Soalan jadual berkala unsur ni hampir wajib. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Unsur yang manakah lengai secara kimia, ataupun which element is chemically inert. Okey, maaf cikgu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu lah untuk video kali ini. Yang manakah lengai secara kimia. Lengai secara kimia ni atau chemical inert ni bermaksud tidak reaktif. Tidak reaktif. Jadi tidak reaktif ni hanyalah kumpulan 18. 18 sahaja unsur tidak reaktif. Okey. Jadi unsur yang manakah lengai secara kimia, kamu pilih lah F jawapan dia. Tak perlu tukar F ni kepada unsur yang sebenar, tak payah, ambil simbol dia sahaja. Ataupun kalau kamu bagi jawapan lithium, kamu bagi jawapan helium, kan, helium pun tidak reaktif, itu salah lah, sebab kamu penjawapan mesti berdasarkan soalan, data yang diberikan. Jadi jawapannya F. Okey. Seterusnya, terangkan kenapa jawapan anda tadi tu. Jawapan anda dalam D1. Okey, ni ada juga di antara jawapan pelajarnya yang menyatakan jawapannya kerana dia kumpulan 18, kerana dia monoatom. Itu tidak tepat lah, ataupun tak ada markah. Tak ada markah. Jawapan yang tepatnya adalah kerana atom F telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kerana atom F telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Itu jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. Unsur D bertindak balas dengan air. Unsur D ni kumpulan 1. Okey. Antara sifat kimia kumpulan 1, dia boleh bertindak balas dengan air dan menghasilkan larutan alkali dan gas hidrogen. Okey, ini sebenarnya korang kena hafal lah. Sebenarnya tindak balas kimia kumpulan 1 dengan air ni hampir memang banyak kali tanya dalam peperiksaan lah. Okey. Jadi di sini dia bagi D, kita boleh ambil D lah. D ni okey, D kita cuba tulis D tindak balas dengan air. Okey, menghasilkan, kena hafal larutan alkali, ataupun D, kalau D ni natrium hidroksida lah. Campur gas hidrogen. Kena hafal dia punya hasil, kena hafal, kalau tidak orang tak boleh nak buat. Okey, kemudian dah betul setiap persamaan, formula kena seimbangkan lah. 2. Okey, ini contoh. Selain persamaan kimia kumpulan 1 dengan air juga, selalu ditanya juga, kadang-kadang ditanya kumpulan 17, kumpulan 17 tindak balas dengan air. Kena tahu tulis persamaan dia. Itu pun kadang-kadang ditanya juga tu. Okey. Kalau kumpulan 1 tindak balas dengan air, dia menghasilkan larutan alkali. Sebaliknya kumpulan 17 tindak balas dengan air, dia menghasilkan larutan yang berasid. Okey. Okey, kita lihat soalan ni. Soalan ni pun agak popular. Dia kata apabila eksperimen tersebut diulang menggunakan logam G, tadi kita gunakan logam D.
kemudian diulang dengan logam G, didapati dia bergerak dengan lebih pantas dengan menghasilkan nyalaan berwarna merah jambu. Okey. Ini nak menyatakan bahawa G ni lebih reaktif daripada D. Kumpulan 1 ni kamu kena tahu bila menuruni kumpulan, kereaktifan dia semakin meningkat. Manakala kumpulan 17, ini saya kena hafal lah ni. Kumpulan 17 dia terbalik. Kalau menuruni kumpulan, kereaktifan dia semakin lemah. Okey, apakah jawapan yang sesuai? Ini cikgu dah semasa dia kata 4, cikgu dah suruh kamu catatkan dalam buku nota sebenarnya. Sepatutnya dah kena hafal. Cikgu akan cuba bagi jawapan. Mungkin ingat-ingat lupa. Okey. Soalan macam ni, pertamanya kamu kena bandingkan saiz atom antara D dengan G. D dengan G. Jadi kamu kata jawapan yang pertama, saiz atom D lebih kecil daripada saiz atom G. Okey. Ataupun sebaliknya. Okey, jawapan yang kedua, maka jarak antara nukleus dengan elektron valence dalam atom G lebih jauh daripada atom D. Okay. Maka daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence dalam atom G lebih lemah berbanding atom D. Maka lebih mudah atom G untuk melepaskan elektron berbanding atom D dan menjadi charge positif. Okey, itu antara jawapan dia lah. Okey, seterusnya soalan ini, unsur C bertindak belah dengan unsur E membentuk suatu sebatian, nyatakan jenis ikatan. Okey, ini sebenarnya dah bab ikatan kimia. Okey, C dengan E, kalau kita lihat C dengan E ni, C ni bukan logam. Yang mana kita tahu di sini semua ni adalah logam, sini bukan logam. Jadi C dengan E bukan logam dengan bukan logam. Tindak balas. Jadi ikatan kovalent lah. Jadi nyatakan jenis ikatan kimia, ikatan kovalent. Dia ada dua je, ikatan kovalent dan ikatan ion. Jadi ikatan kovalent. Okey, kemudian lukiskan susunan elektron diagram ni. Okey. Ni jawapan dia. Okey, sambungan soalan dia, nyatakan satu sifat fizik bagi sebatian yang terbentuk tadi, sebatian kovalent. Sifat fizik. Sifat fizik sebatian kovalent kena hafal lah, ada beberapa sifat fizik. Pertama, tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam apa jua keadaan, mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah, ataupun apa, larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam pelarut dalam air. Kemudian soalan unsur peralihan ni. Unsur peralihan ni kamu tahulah, di tengah-tengah tu sifat istimewa. Sifat istimewa unsur peralihan ni kena hafal lah, iaitu antaranya menghasilkan ion yang berwarna, membentuk ion yang kompleks, atau mempunyai nombor pengoksidaan yang pelbagai, atau boleh digunakan sebagai mangkin. Okey, kita tengok soalan yang lain. Ini, apakah prinsip asas yang digunakan dalam penyusunan atom unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? Ini soalan sebenarnya pernah keluar, soalan SPM. Ini jawapannya adalah, prinsip asas dia adalah jawapannya pertambahan nombor proton. Okey, seterusnya, bagaimanakah saiz atom unsur B1 kala 3 berubah apabila merentasi kala? Kala 3 merentasi kala. Daripada sini merentas kala, apa terjadi kepada saiz? Okey, sepatutnya kamu tahulah dalam buku nota ada, saiz dia semakin
mengecil, saiz atom semakin mengecil. Okey, soalan seterusnya. Okey, kenapa saiz dia makin mengecil? Terangkan jawapan anda. Bermarkah ni, 2 markah. Okey, antara jawapan ni adalah pertama kamu kata nombor proton meningkat, bertambah apabila merentas skala, ataupun apabila merentas skala nombor proton bertambah. Okey, yang kedua, maka charge positif dalam nukleus bertambah apabila merentas skala. Okey, yang ketiga, maka daya tarikan antara nukleus dan elektron semakin kuat apabila merentas skala. Okey, itu jawapan dia. Okey, seterusnya soalan kapas besi terbakar lebih terang dalam gas klorin berbanding gas bromin. Terangkan. Okey, ini sebenarnya soalan berkaitan klorin dengan bromin kumpulan 17 berkaitan dengan kereaktifan. Di mana dia beritahu bahawa klorin ni lebih reaktif berbanding gas bromin. Terangkan kenapa. Sama juga dengan tadi, kumpulan 1 kena tahu bagaimana menerangkan kereaktifan kumpulan 1. Okey, ini macam mana kamu nak terangkan? Okay, seperti biasa, kalau soalan kereaktifan kamu mesti bermula dengan bandingkan saiz atom. Okey, kamu kata saiz atom klorin lebih kecil berbanding saiz atom bromin. Okey. Yang kedua, maka jarak antara nukleus dengan elektron valence lebih dekat dalam atom klorin berbanding atom bromin. Maka atom klorin lebih mudah untuk menerima elektron berbanding atom bromin. Okey, itu jawapan dia. Okey, jadi itulah serba ringkas soalan-soalan yang berkaitan dengan soalan ringkas. Lagi yang lain kamu kena carilah berkenaan dengan bab 4 itu jadual berkala dan ikatan kimia sikit. Okey, kita tengok apa topik seterusnya.